telah bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah Allah, sedekah jenis apakah itu yang paling baik dari segi pahala? Sebagai jawapan, baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kamu bersedekahlah ketika keadaan musihat. Sedekahlah ketika keadaan musihat. Masih lagi ada tamak haloba kepada harta. Ketika sihat, ketika masih ada tamak haloba kepada harta, ketika mana terasa bimbang juga nanti akan menjadi miskin, dan juga ketika adanya angan-angan untuk menjadi kaya. Dan janganlah menanti-nanti waktu yang mana nyawamu sudah sampai dekat halqum, yakni kamu sudah hampir mati, maka barulah kamu mula mengatakan, harta sekadar ini aku beri kepada si fulan yang di masjid, harta sekadar ini kepada si fulan yang di madrasah, walhal harta itu sudah menjadi harta si fulan yang mewaris. Muttafaqun alaih. Salah seorang telah bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah Allah, sedekah jenis apakah itu yang paling baik dari segi pahala? Sebagai jawapan, baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kamu bersedekahlah ketika keadaanmu sihat, ketika masih lagi ada tamak haloba kepada harta, ketika terasa bimbang juga nanti akan menjadi miskin kalau banyak sedekah, dan juga ada angan-angan untuk menjadi kaya. Dan janganlah menanti-nanti waktu yang mana nyawamu sudah sampai dekat halqum, yakni kamu sudah hampir mati, maka barulah kamu mula mengatakan, harta sekadar ini aku beri kepada si fulan yang di masjid, harta sekadar itu kepada si fulan yang di madrasah, walhal harta itu sudah menjadi harta si fulan yang diwaris. Muttafaqun alaih. Sudah menjadi harta si fulan yang diwaris, maksudnya bahawa hak-hak waris sudah pun berbunga dalam harta tersebut. Itu nak mati sampai ke halqum, hak-hak waris sudah pun berbunga dalam harta tersebut. Oleh kerana itulah wasiat pada waktu seseorang meninggal dunia akan dapat dilaksanakan hanya 1/3 daripadanya. Sedekah pada waktu maradun maut, pada waktu penyakit maut juga boleh meliputi hanya 1/3 daripada harta seseorang itu. Orang di dalam keadaan sudah hampir mati tidak lagi mempunyai hak atas hartanya sendiri lebih daripada itu 1/3. Sebab itulah dalam hadis yang lain telah dinyatakan sabdaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkata bahawa manusia mengatakan hartaku, hartaku, walhal hartanya adalah hanya 3 perkara sahaja, yakni yang dia sudah makan, yang dia telah pakai, dan yang dia telah simpan dalam khazanah Allah melalui sedekah. Baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa manusia mengatakan hartaku, hartaku, walhal hartanya adalah hanya 3 perkara sahaja, yang dia sudah makan, yang dia telah pakai, dan yang telah dia simpan dalam khazanah Allah melalui sedekah. Apa yang tertinggal selepas itu adalah yang akan kehilangan daripada miliknya, yakni sebenarnya dia tinggalkan itu bagi orang lain. Terdapat dalam sebuah hadis yang lain bahawa seseorang bersedekah 1 dirham pada kehidupannya adalah lebih baik daripada sedekahnya 1 dirham semasa dia meninggal dunia. Sebab pada masa dia betul-betul meninggal dunia, sedekahnya adalah seolah-olah daripada harta orang lain. Semasa dia hendak tinggalkan harta itu selama-lamanya, apa lagi ada bakinya. Sabda Rasulullah SAW telah dinukilkan dalam sebuah hadis yang lain bahawa umpama seseorang yang mensedekahkan pada waktu dia meninggal dunia ada seperti seseorang yang sesudah makan makanan dengan sekenyang-kenyangnya, membawa yang bakinya kepada orang lain untuk memberi sebagai sedekah. Hadis tidak dikatakan. Dengan berbagai-bagai keumpamaan, baginda sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan perkara ini, bahawa waktu yang paling baik untuk memberi sedekah adalah waktu di mana seseorang berada dalam keadaan sihat. Sebab pada waktu itulah seseorang itu perlu menentang nafsu sendiri dengan sungguh-sungguh untuk memberi sedekah. Akan tetapi maksud kesemua ini bukanlah bahawa sedekah pada masa seseorang itu hendak meninggal dunia adalah sia-sia.
pahala untuk sedekah yang demikian juga akan diperolehi. Sedekah itu juga akan menjadi simpanan di akhirat, walaupun pahalanya tidak sebanyak yang diperolehi dengan sedekah pada masa menentang kesenangan dan keperluan. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kutiba 'alaikum idza hadara ahadukumul maut in taraka khairan al-wasiyyah lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Kamu diwajibkan apabila seseorang daripada kalangan kamu hampir mati, jika ada meninggalkan harta, hendaklah ia membuat wasiat untuk kedua ibu bapanya dan kaum kerabatnya dengan cara baik menurut peraturan agama sebagai satu kewajipan atas orang-orang bertakwa. Al-Baqarah 180. Hadis nak cerita pasal sedekah waktu mana paling afdal. Paling afdal waktu sesihat, waktu masih lagi nak ada keinginan tamak kepada harta, waktu takut jadi miskin, sedekah di madrasah takut orang miskin, takut masih ada takut macam-macam, waktu ni sedekah afdal. Maka Allah Ta'ala berfirman, insyaAllah kita sedekah masing-masing, insyaAllah. Dan sedekah yang paling baik adalah sedekah pada orang yang paling dekat, kawasan yang dekat. Kat tempat kita ni banyak madrasah, Sayur ada madrasah macam-macam. Dia nak sedekah bangun madrasah yang paling dekat. Jadi kalau kita orang Islam semua pakai sedekah dekat madrasah, orang bantu sekolah agama, madrasah, bantu mahfuz Quran. Katakanlah kat kawasan Timur itu ada 5,000 orang, 5,000 semua bagi sebulan RM50. Dan RM5,000 dah lepas gaji ustaz sebulan, lepas makan minum. So kalau semua orang Islam 5,000 orang bagi RM50 seorang pun, madrasah tu tak payah ambil jualan lagi, insyaAllah masuk free. Jadi kita punya semangat lah, kita kena latih Allah